Cik Kamal dan juga Coach Nafuzi untuk duduk menandatangani kontrak. Kali ini tak glitch. Kali ini betul-betul kontrak Coach sambil disaksikan oleh Tan Sri. Bila boleh ambil peluang nanti ya, kita akan ambil masa untuk sign dan juga tukar dokumen dan sebagainya. Okay, persilakan Coach Nafuzi. Senyum sombong. Coach Nafuzi berasal daripada Kota Baru dan berkelana Terengganu dan sebagainya, dan pernah mewakili pasukan Sang Kenari era double treble. Kita tengok foto Coach Nafuzi di belakang sana. Tanya Coach Nafuzi, insyaAllah the new era begins. Pulun kena pulun sekali. Pulun kena pulun. Okey, diminta Coach Nafuzi dan Cik Kamal menukar kontrak. Bukan menukar kontrak lah, berjabat tangan. Sambil disaksikan oleh Tan Sri, Dr. Madam Bakar di tengah. Jadi petugas media ambil peluang ni, dan jika perlu masa yang lama, boleh bagi laluan, bagi key kepada kami untuk pastikan VIP dan Coach Nafuzi masih berada di atas pentas. Okey, ada lagi ya? Okey, sedikit masa lagi. Tan Sri, Cik Kamal, Coach Nafuzi secara rasmi. Coach Nafuzi, Ketua Jurulatih Pasukan Liga Super Kedah musim 2023. Coach Nafuzi mengikat kontrak selama 2 tahun. Okey, satu lagi. Coach Nafuzi, Cik Kamal diminta action sikit. Dia kata tangan ke depan, macam fist. Angkat tangan sikit ya. Boleh minta nanti dia. Okey, angkat tangan sikit. Bulan. Okey, satu belakang. Bulan kena bulan. 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 Okey, terima kasih. Subini dapat kan? Okey, seterusnya kita akan meneruskan dengan sesi sidang media. Media-media ini teruskan di hadapan. Satu lagi. Boleh. Saya jemput pengurusi Koperasi Negara Berhad untuk turut bersama sebagai wakil koperasi. Coach Nafuzi diminta berada di sebelah Tan Sri, dan pengurusi CND JD, minta bilangan kepada JD. Petugas media, stesen televisyen, sila letakkan mic anda jika perlu. Okay, jadi beri sedikit masa untuk wartawan membuat persiapan, meletakkan mic, audio recorder, diminta. Jadi, kena recorder, boleh ya? Oh, lagu tolong kau. Okey, kita bagi. Boleh ya? Semua dah set up dulu ya. Sebentar. Okey, boleh ya? Okey, dipersilakan Tan Sri untuk menekan sidang media kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, tempat di Sang Kenari di Amstar telah berlaku satu program yang bermakna kepada Kedah Development FC. Yang pertamanya adalah mengumumkan secara resmi pelantikan Ketua Jurulatih Kedah Development FC yang baru
iaitu Coach Muhammad Nafuzi Muhammad Zain. Kita juga membuat sedikit MOU dengan pihak Operasi Anak Kedah untuk menolong pasukan Kedah FC dalam memasarkan apa sahaja barang dan perkhidmatan yang melibatkan jenama dan juga profiling Kedah FC. Hari ini juga diumumkan tentang barisan ataupun jumlah pemain. Sebelum itu tentang barisan kejuruteraan yang baru, di mana saya telah membuat pengumuman bahawa kita telah melantik utamanya ketua jurulatih, penolong ketua jurulatih kepada penjaga gol dan juga kepada fisioterapi dan juga fitness. Kita telah mengambil 2 warga kerja daripada Brazil untuk membantu Kedah untuk meningkatkan tahap kecerdasan dan tahap pemulihan daripada sebarang kecederaan dalam mana-mana perlawanan. Kita juga membuat sedikit pemaklaman tentang penaja yang kita telah mengikat kontrak, iaitu syarikat Dato' Pio, satu syarikat pengelola air yang berkhasiat tinggi daripada Bank kami, untuk menyalahkan strategi kita, dan kita sama-sama akan menggunakan logo Kedah FC dengan Dato' Pio untuk melakukan hitam yang boleh dipasarkan bersama dengan Kedah. Dan juga tentang satu pendekatan untuk membuat smart teknologi dengan kita semua pasukan Profesor Fahad untuk menjadikan Kedah dalam FC akan dipantau, disuruh oleh penggunaan data yang cukup dan bijak untuk memastikan pemain-pemain kita sentiasa dapat melakukan yang paling optimum, maksimum dalam usaha mereka. Dan hari ini hari yang cukup penting kepada kami untuk keputusan bersama saya sebelah kanan adalah Encik Kamal, CEO dan juga ahli lembaga pengarah Kedah FC, dan seperti saya yang tak asing lagi adalah Coach Nafuzi, seorang sosok tubuh yang banyak melangkah kejayaan demi kejayaan dan berbagai peringkat perlawanan bola sepak di negeri dan juga peringkat nasional. Dan seperti saya yang paling hujung adalah Saudara Hedi, Komisi Koperasi Anak Kedah. Jadi itu sahaja sedikit latar belakang program ini, dan saya melalukan semua warga media untuk berinteraksi dengan saya dan juga Encik Kamal dan Coach Nafuzi. Tentunya pada soalan akan ditunjukkan dan kepada Koperasi Anak Kedah. Terima kasih, dan kami buka ruang kepada soal jawab dan pertanyaan untuk mendapat pencerahan dan pengarahan kepada Kedah Dalaman FC wajah baru di era baru. Terima kasih. Silakan video. Okey, soalan Tan Sri, new era, new journey yang Tan Sri masukkan itu, adakah kita akan membina semua masukkan dengan bajet yang besar? Bajet masih lagi bajet yang sederhana, tidak ada tunangan yang banyak. Kita tambah dalam berapa juta sahaja untuk kita melihat bagaimana menguruskan pasukan Under 23, dan kita bertekad untuk mengambil 3 orang pemain import untuk bersama dengan Under 23. Di peringkat Liga Super pun kita akan ambil 6 orang untuk bersama kita, dan itu akan melibatkan sedikit bajet daripada tahun lepas. Cuma kami di peringkat manajemen dan juga coach, kami masih berfikir untuk mengambil 5 sekaligus ataupun 6 sekaligus atau 5+1. Berdasarkan keperluan masa hadapan, ada kecederaan, mungkin tak fit, mungkin tak serasi, so ada satu reserve yang boleh kita ambil pada pertengahan tahun. Jadi bajet masih sederhana, tetapi ada akan bertambah untuk menguruskan 9 pemain import dan juga Under 23 pasukan baru. Satu untuk CEO, adakah Coach Nafuzi diberi sepenuhnya untuk memilih kriteria pengimport dan juga pemain baru? Dan yang kedua untuk Coach Nafuzi tanya, selatan ke hijau kuning, kembali ke hijau kuning, sebelum hijau kuning juga, anda telah membawa KFC ke tempat tinggi, KFC, dan apakah ada satu elemen yang anda milih untuk membawa KFC Putra Rabat? Melalui soalan yang diutarakan, kami
kami di pihak pengurusan memang proses pemilihan pemain segalanya semua kita beri full authority kepada coach. Rasanya pengurusan dari dulu dan sekarang kita buat yang sama. Okay, yang mana baik untuk coach, yang tu baik untuk kita. Dan kita pun faham bahawa coach mempunyai kualiti dalam memilih atau mengenal pasti bakat-bakat atau pemain baru untuk pemain import yang bakal menyerajui KDFC untuk tahun 2023. Terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nazri dan juga kepada Mahkamah CEO memberi kepercayaan dan peluang kepada saya sebagai jurulatih untuk mengembangkan kerjaya saya, dan ini adalah pencerahan pertama saya lah sebagai ketua jurulatih untuk kerjaya saya. Dan saya tahu tugas yang berat dan mencabar untuk saya bersama Kedah. Kita tahu Kedah dari segi sejarah, dari segi legacy, dari segi fan base yang besar, fan yang agak fanatik, tapi saya akan berjanji saya akan memberi karya terbaik untuk pasukan Kedah di Kedah biar jasa jadi kenangan. Diharap jasa saya bersama Kedah akan menjadikan kenangan di masa depan. Coach, boleh share sikit kenapa coach membeli Kedah, memilih Kedah sebagai pasukan untuk coach bawa pada musim 2023? Pertama kali saya tahu pada jurulatih untuk mendapat peluang tim sebesar nanti adalah sesuatu yang senang oleh semua jurulatih, dan saya rasa peluang ini adalah peluang yang terbaik untuk saya sebagai jurulatih untuk mengembangkan kerjaya saya, untuk saya mencari pengalaman, dan selepas saya berjumpa dengan Nazri, abang-abang, dan segala perbincangan, perancangan kepada Nazri dan mahkamah sendiri menarik. Saya rasa saya teruja lah untuk bersama dengan Kedah, dan saya rasa pilihan yang sangat tepat lah. Dan hari ini pun saya rasa suasana aura yang berbeza lah daripada sebelum ni. Kalau untuk mendapatkan keselesaan, mungkin saya berada dengan tim saya sebelum ni lah. Tetapi di sini saya berasa suasana yang baru, kepala yang baru. Saya rasa itu sesuatu yang saya sendiri pun tidak sabar. Coach, satu lagi soalan, mungkin dia tanya di kalangan penyokong, macam mana sejauh mana perancangan pemain-pemain yang akan coach bawa pada musim depan? Mungkin mereka tak faham dan mereka hanya nampak kabar angin media sosial yang kurang tepat, pemain ni nak masuk, pemain ni nak keluar. Jadi mungkin coach boleh bagi sedikit pencerahan kepada penyokong. Dari perancangan saya lah, pertama kalinya saya memetikkan anak jati daripada Kedah sendiri. Itu yang paling penting lah. Jadi di mana kekosongan yang tidak ada di sini, jadi kita terpaksa menampung, kita mengambil pemain-pemain yang macam itu. Bagi saya lebih suka mengembangkan bakat-bakat pemain. Saya lebih suka kita membuat pemain. Jadi saya rasa Kedah mempunyai lagi pemain pemuda yang berkualiti untuk dikembangkan, dan juga kita tahu pemain yang ada sekarang ini agak berkualiti, dan kita nampak pemain muda yang sebelum ni pun season ni pun banyak berhasil, dan season depan lebih mematangkan, dan kita akan mencari pemain muda yang lain. Di samping juga saya pun perancangan saya lah, maknanya saya sendiri akan melihat bakat-bakat anak muda sendiri yang bermain di Liga Kedah. Kita tahu bahawasanya di situ pun ada player yang berkualiti, jadi perlu diketengahkan. Dan kita tahu bagi saya Coach Adi sebelum ni melakukan tugas sebagai jurulatih yang baik. Kita dah buat banyak
kejayaan dia capai sebelum ni. Saya tahu pembentukan tim yang sebelum ni pun daripada season ni pun, sebelum ni pun agak baik adalah daripada hasil Coach Aidil. Saya akan meneruskan kepandaian yang Coach Aidil lakukan. Saya tahu cabaran ini agak besar, tapi bersepakat untuk melakukan diri saya untuk menjadi coach yang berjaya, kita perlu mengalami cabaran besar. Rumus Siro Gamat katanya dalam sekali besok ada beberapa orang daripada TFC mengikuri Coach Nabusi dan juga boleh bagi hint sebenarnya Puan Loh Nasi dan Siro dari mana Brazil ke Asia kan sikit boleh tak kongsi. Dia ni saya coach lebih mengetahui lah, sebab saya bagi full authorized pada coach, so saya bagi coach cakap lah. Untuk squad kita punya squad yang tidak besar, lebih pemain. Bagi saya lagi suka squad yang kecil kerana lebih saya ingin untuk mengenali pemain dan juga peluang untuk pemain beraksi itu ada lebih luas. Untuk dari segi pemain ya, kita sekarang tengah perbincangan penelitian finalist terakhir untuk dapatkan pemain bola ya, dari segi dan juga untuk pemain dari Terengganu sendiri pun saya rasa saya tak ada bawa ke Kedah. Jadi saya pemain Kedah, saya akan buat tim ini dengan player Kedah, bukannya dari player Terengganu untuk tim Kedah. Import setakat ni kita belum pastikan lagi lah, betul lah. Tunggu masa sesuai. Harap sabar pemasaran yang keluarkan. Tapi okey, mungkin ada soalan untuk operasi sendiri. Mungkin satu soalan daripada wartawan. Boleh juga kooperasi, apa kooperasi untuk penyokong Kedah, apa yang diharapkan lah untuk membantu menguatkan lagi kekuatan dari segi kewangan dan juga bisnes. Terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum, koperasi sebenarnya dia ada power of untuk kita nak dapatkan crowdfund. Jadi daripada situlah kita akan buatkan peranan untuk kita dapatkan sedikit fund daripada peminat-peminat kita dan untuk kita bantu koperasi. Sebab kita tahu rakyat Kedah ni ramai yang peminat-peminat bola, tapi dia pun nak menyumbang kan. Jadi koperasi lah sebagai platform untuk mereka menyumbang dan kita kembalikan kepada bola sepak. Soalan untuk Cik Kamal. Cik Kamal, bila agaknya tim ni akan mula berlatih dan mungkin kita pun nak tengok juga dari jauh kan, siapa yang pemain yang mula untuk Padang start kita. Okey, berdasarkan perbincangan saya dengan coach, sebenarnya barisan pemain pun sebahagian kita dah clarify, semua kita tak boleh nak buka sudah jelas. Dan ikut kepada perbincangan tu mungkin awal Januari kita akan start, sebab dia akan melalui fasa 25 bulan tunggu Christmas dan sebagainya. Kalau kita mula awal pun dia akan start macam tu. So saya ingat insyaAllah start awal Januari kita mula prepare tim untuk mula training, insyaAllah. Okey, seterusnya mungkin saya nak minta wakil kelab penyokong menangkan adalah sebagai jemputan Cik Hakimi kan? Mungkin boleh ni Lalang ni peluang bersama dengan koperasi, coach dan juga Tan Sri dan Cik Kamal di sini. Assalamualaikum semua. Terima kasih Sri Siro Ketua Kamal, Coach Neguzi, selamat kembali ke KNN Versi agak benar. Alright, saya rasa soalan ni akan difikir oleh pemimpinan semua. Satu je saya tanya, pemilihan players 100% oleh coach atau coach? Itu je saya.
Saya bukanlah seorang pemain, saya juga bukan seorang pengurus sebelum masa sebagai pemilik dan memberikan satu polisi kepada pemilihan, kepada kejuruteraan, branding, profiling, pendanaan dan sebagainya. Saya rasa kami mengambil keputusan, berangkat keputusan adalah penting, wajar, munasabah, tanggungjawab diberikan kepada orang yang paling rapat dengan pemain. Dan saya difahamkan di musim lepas pun tanggungjawab diberikan sepenuhnya kepada pemain, kepada coach ataupun ketua direktur untuk memilih. Jadi orang yang akan tanggungjawabkan adalah coach juga. Jadi dari segi konsep responsibility dengan risk and reward itu amat tepat kalau coach yang berikan kuasa, coach juga mesti bertanggungjawab dengan aktivitinya. Jadi that is very natural punya konsep. Jadi atas dasar itu kami Cik Kamal dengan saya merasakan coach adalah dan juga rakan-rakan beliau, of course dia ada tim dia untuk scouting, untuk melihat, untuk mengkaji, untuk membuat satu keputusan. Cuma coach dia tanya kita pandangan, boleh tak bajet ni, boleh tak macam ni, boleh tak macam ni. Jadi itu benda biasa. Hidup kita kena berkomunikasi. Kita nak robot, kita human being. Tapi akhirnya katanya adalah coach ni. Coach kata bagus, cantik, cun, ada jadi. Untuk pemilihan pemain 100% diserahkan kepada saya. Kerana itu salah satu daripada perbincangan antara saya dengan Kamal, dengan Tan Sri, dan diserahkan kepada saya. Sebab itu adalah salah satu maknanya membuatkan saya ingin bersama dengan KDA lah. Sebab bagi saya untuk dipersembahkan di atas padang hanya saya yang tahu rencana upah apa semua. Jadi di situlah maknanya semuanya bergantung pada saya. Sangat jelas ya untuk Kelab Nyokong, pemilihan dan sebagainya adalah pada Coach Namuzi. Tapi of course lah bajet kena refer juga bahagian perusahaan kan. Coach dia bahagian teknikal. Jadi saya ingat itu jelas ya pada semua penyokong yang hadir. Balik tulis di sosial media tak ada isu-isu berbangkit, pengurusan campur tangan dan sebagainya. Jadi ada masa lagi, kita ada masa lagi. Kembangkan JC itu baru untuk masukkan peminat, tak sabar nak beli lah. JC baru. JC baru dalam proses pembikinan. Kita masih meneruskan kontrak dengan syarikat Lotto dan mereka sudah menghantar minggu lepas ya, ataupun hari Jumaat lepas ni the final design of the JC, 3 bentuk yang berbeza akan telah dihantar, telah dibuat dia punya template yang terakhir akan dicetak. Sebab mereka ada 2 cuti di China, iaitu hujung tahun dengan Raya China. Jadi mereka akan makan masa yang lama dan kita harap sebelum pertandingan bermula 25 Februari, mungkin dalam seminggu sebelum itu kita dapat bekalan dari China. Dan kami seperti biasa takkan mengumumkan awal-awal lah. Kita umumkan 2-3 hari sebelum tu ya, supaya ada dari segi protection, dari segi color, bentuk sebagainya. Tapi kualiti insyaAllah tinggi macam biasa. Lotto ada teknologi yang cukup tinggi, susah untuk difabricate ataupun jadi kita look forward untuk tengok JC yang baru. Kami harap JC tahun ini mungkin lebih baik sikit tahun lepas sikit isu tentang certain design. Kita harap dapat mendapat tempat yang baik di hati penonton. Okey, saya nak bagi peluang juga pada Kelab Nyokong. Mana mungkin ada yang nak bercakap, sebab kita ada sesi ni sampai rekod timing tu lagi 10 minit tu kita boleh lagi. Ini peluang untuk anda. Ada Coach Nafuzi, ada Tan Sri dan sebagainya, boleh. Kenalkan dari mana dan sebagainya dan soalan yang rasional lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahad bin Mahdi dari Kelab Penyokong Kedah Wangsa. Terlebih dahulu nak mengucapkan selamat datang dan juga selamat kembali kepada Coach Nafuzi. Saya nak tanya Tan Sri dan juga Abang Kamal,
ramai penyokong tanya jersey nombor 7 tu adakah ada pengganti untuk tahun ni, adakah ada player yang akan pakai jersey nombor 7 tu. Dan satu lagi untuk Coach Nafuzi lah, pendekatan untuk tim ni adakah nak build up daripada bawah macam Mandasi kata tadi, ataupun terus nak menjadikan KDFC ni seperti sebelum-sebelum ni. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan SC nombor 7 tu, untuk tahun 2023 kita still tak ada pemakai lagi. Mungkin satu hari ada pengganti dan sebagainya yang setara, mungkin akan dimiliki lagi lah. Tapi untuk tahun 2023 kita hold untuk di situ lah. Okey. Sebagai seorang jurulatih, kegembiraan untuk menyokong adalah kemenangan. Dengan kemenangan serta game yang menarik, itu akan menjadi pelengkap kepada kemenangan. Dan saya sendiri tahu cabaran musim depan adalah sangat besar, dan kalau kita tengok dengan persediaan tim lain pun rasa lagi hebat. Tetapi saya sebagai jurulatih, saya tahu hanya kemenangan untuk memberikan kejayaan kepada penyokong, kepada kelab. Jadi hanya saya datang sini untuk sebagai pemenang, dan apapun setiap perlawanan kita akan lakukan terbaik untuk kemenangan. Saya jelas. Okey, jadi saya buka peluang lagi. Kelab penyokong mana yang hadir, kita jemput lebih kurang 12 kelab penyokong lagi hadir tak sini ya. Kalau saya boleh sebut, ada soalan lagi. Ada sliding ke apa ke? Selalu cakap soalan banyak. Sebab kita buka peluang ni bukan senang nak kompetisi, nak turun di satu majlis yang kita panggil apa, ramai lah boleh bersama-sama pada hari ini. Wartawan ada lagi untuk soalan? Terima kasih. Tahniah dan juga terima kasih kepada Menteri Seko dan apa yang terus mengikut Facebook media sosial Tan Sri ke arah berjumpa dengan ejen yang akan buat semua. Tidak, tahniah Tan Sri, saya kerja kuat. Dan untuk di fanbase dan juga di Facebook sendiri masih kenakan tentang komersial, memusyalkan KDFC mana status mungkin stadium baru jaga. Impian masih ada. Bila impian, kita mesti bermimpi dan berani memimpi untuk adakan training ground kita sendiri, stadium kita sendiri, desain yang sesuai dengan budaya di Kedah yang berlatar belakangkan padi yang sentiasa rendah diri, kuat tapi rendah diri. Jadi itu ada mimpi-mimpi kita, dan Cik Kamal dengan saya pun telah banyak membuat pencarian tanah. Kita jumpa jutukan tanah, ada yang sesuai dan tak sesuai, ada yang bertukar taraf, ada yang dah ready, ada yang mahir sangat, ada yang macam-macam, jauh daripada banjir, jauh daripada kesesakan lalu lintas. So kita tengok banyak soalan. Tapi soalan yang paling besar adalah kemampuan kewangan itu sendiri. Dan saya sebagai sahabat ahli korporat banyak berbincang dengan rakan-rakan di luar negara. Sebab dalam negara ini susah untuk mendapat mereka yang boleh memberikan sponsorship dalam bentuk naming right, iaitu hak memberikan nama stadium. Jadi beri masa lagi kepada saya dan penonton semua. Kita akan terus usaha. Idea kita besar, kita akan buat yang terbaik mungkin untuk semua masyarakat. Tapi beri masa, dan kami masih tak give up untuk mencari tanah yang sesuai dengan sponsor yang sesuai untuk wujud kita punya fasiliti di masa depan. Kalau nasib baik cepat, kalau kurang nasib baik lambat sikit, tapi akan berlaku sooner or later. Terima kasih. Okey, panggilan terakhir untuk kelab penyokong. Ada soalan? Okey, boleh datang depan. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi.
Assalamualaikum. Tahniah Perdana Menteri dan Kebersihan Anda dan selamat datang kepada Coach Nafizi. Saya nak tanya sikit tentang penyokong. Kami daripada penyokong ada berbagai kelab yang menyokong kelab berbelas kelab macam dan pengacara cakap tadi kan. So nak tahu macam mana apa pengharapan daripada Tan Sri dari yang kelab-kelab penyokong ni yang ramai ni. Tan Sri nak kami buat apa untuk kelab ni secara jujur sebab ni dirakam kan. Mungkin selepas ni penyokong-penyokong peminat bola boleh jadikan satu semangat, boleh jadikan satu pemakin untuk terus sama-sama menyokong pihak pengurusan dan pasukan. Tan Sri nak apa yang kami boleh bantu, yang kami boleh bagi, yang ada dalam diri Tan Sri lah. Dan pandangan Tan Sri tentang kelab-kelab penyokong yang ada ni setinggi mana pengharapan yang Tan Sri nak. InsyaAllah kita akan sama-sama usaha, kita akan bagi untuk sama-sama menyokong pasukan kita. Terima kasih. Okay, saya menjawab secara terbang daripada udara. Cik Ahmad mungkin on the ground sikit. Bagi saya sebut dalam ucapan tadi bahawa Kedah amat bertuah kena mempunyai satu base, satu asas penyokong yang luar biasa. Yang bagi saya, sebab apa saya nak beli pasukan Kedah? Bukan sebab Kedah tu sangat, sebab penyokong tu. Satu fan base yang the best in the world bagi saya. Jadi kerana itu base, itu bekalan kita. Yang itu top up stadium, pemain, saya, mungkin coach. Kita hanya menyediakan pasukan untuk memberikan servis kepada penyokong-penyokong yang sejati dengan kita. Harapan saya banyak sangat, tapi saya tidak mau memberi satu jawapan yang ringkas, nanti salah faham sebagainya. Bagi saya, kita open for any idea, any perspective. Bagilah cara-cara yang menarik dan dipahamkan oleh Cik-Kamal. Kita ada Kepak Kendari sebagai satu payung untuk kita bernaung ke cadangan-cadangan, misalnya apa salahnya pihak Kedah FC menyediakan baju yang seragam untuk semua penyokong, memberikan subsidi peralatan-peralatan. Saya sudah mendengar. Jadi jangan malu, jangan segan, habaq mai semua apa yang kita boleh bekerjasama. Jangan adakan halangan, ada macam jurang. Kita bina banyak bridge. Kalau bridge tak sesuai dengan kelab ni, tak apa, ambil bridge lain. Saya tidak ada isu, saya tidak ada preference dalam penyokong, semua sama. Kita set dengan MOU semua pihak, tidak ada pihak yang dapat yang perlu disisihkan. Jadi saya harap dan penyokong mai kita jumpa selalu, dan bila kita dapat perjumpaan, kita boleh buat berskala. Cuma dalam perjumpaan itu saya perhati pengalaman saya, tak bolehlah kami jawab soalan-soalan yang rahsia, yang terlalu dalam, yang terlalu melibatkan strategi, melibatkan kewangan, melibatkan itu. Harap penyokong faham ada limitnya. Ada benda yang public document yang boleh kita cerita semua orang, ada benda yang strategi pasukan, bukan nak cerita semua benda kan. Kita punya prestasi yang kenapa jatuh, kenapa lemah itu kita kena pulih setiap masa, all the time. Jadi jawapan yang ringkas, kita bersedia untuk mendengar semua pandangan-pandangan, dan harap kita dapat satukan semua dengan satu suara, satu lagu. Kita create lagu banyak-banyak sikit. Lagu kita tak banyak, lagu yang create lagu-lagu yang modern dan contemporary. Mungkin hak lama ada, hak baru pun ada, untuk semua generasi, yang tua, yang muda, yang anak kecil. Anak kecil kita tak melayan mereka adalah penyokong kuat juga, yang umur 8-9 tahun. Jadi create, jadi penyokong-penyokong ni, kelab ni mempunyai masa yang lama dan rapat dengan penyokong, boleh rapat apa yang kita nak dalam pasaran. Jadi open, defend, jangan rasa segan, jangan rasa ada formality. Dalam Kedah FC tak ada formality, kita sama, satu keluarga. Saya macam tuan-tuan juga, kita adalah penyokong kelab kita sendiri. Jadi itu yang saya nak sebut. Mungkin Cik Kamal nak tambah disiplin pengoperasian. Dalam tempoh masa terdekat ni kita ada tubuhkan Kepak Kendari. Sebenarnya Kepak Kendari ni kita perlu satu bawah satu bumbung. Sebenarnya bukan apa, kadang-kadang saya tengok banyak isu yang cakap-cakap luar yang tak kena pun. Jadi di situ akan ada satu wakil yang duduk dalam, dia katanya kita direct
apa masalah ni, apa masalah. So benda ni akan turun ke bawah. Jadi senang kita bila jadi satu, senang kita push dan senang kita salurkan maklumat yang benar. Okay, so dan jangan ada perasaan kata oh, kami kalau duduk dalam kelompok ni kami tak boleh nak fight, nak apa. No, kita di sini pun kita tak ada hide apa-apa. Sebab tugas dan tanggungjawab kita di sini mengurus, ada tugas pembinaan dan sebagainya. So saya rasa yang itu lebih baik. Dan kalau apa-apa macam Tasri cakap, mungkin subsidi ke apa, kita boleh terus kepada benda ni. Dan daripada situ kita akan agihkan melalui pemimpin-pemimpin di situ lah. Sebab itu kita tunggu daripada saya. Okay, terima kasih. Cuma untuk makluman kepada Tan Sri, baru-baru ni dengan Kelab Nyokong kita adakan satu dialog dan juga taklimat korporat. Dan saya ingat wakil-wakil yang hadir itu dia nampaklah struktur korporat di KDNC itu sendiri macam mana. Dan saya mendapat jaminan sebenarnya daripada Kelab Nyokong ni untuk bersama dengan kita disebabkan sifat keterbukaan macam yang Tan Sri maklumkan tadi berkenaan apa saja nothing to hide macam Tuan CEO kita sendiri, Cik Kamal pun ada maklum. Dan sesi dialog ni sebenarnya dah dijanjikan daripada tahun lepas. Setiap 3 bulan sekali kita akan buat dialog dan insyaAllah mungkin tahun ni pada masa yang sesuai, mungkin tak sebulan sekali, 2 bulan sekali sebelum pre-season, di mungkin pertengahan liga kita akan buat sesi dialog yang kini lah. Dan mungkin saya boleh maklumkan di sini kelab-kelab yang hadir pada hari ini adalah Naning Media. Ada Naning Media, and then Jiwa Legasi Kedah, Green Yellow Supporter Club, Adik-beradik Kedah, Naning Media adalah tadi Sakenari 924 tuan rumah partner kita, Anak Rantau Kedah Lumut